Kenapa gelojoh mensyirikkan umat ini? Kenapa gelojoh menghurafatkan umat ini? Yang gelojoh mensyirikkan umat ini kaum itu sahaja. Circle dia, circle tu je. Daripada atas sekali ada PhD hadis ke, tak ada PhD hadis, sampai bawah yang jadi guard sekolah. Apabila bercakap, apabila menyerang, apabila membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, circle tu je. Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjuk mereka ni supaya umat ini kenal. Jangan ambil daripada orang yang macam ni kerana manhaj mereka bukan manhaj pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, yang benar. Ramadan habis, Syawal pun habis dah. Dah masuk Zulqa'dah dan penerbangan untuk mengerjakan haji telah pun bermula. Orang nak pergi buat haji dah start pergi dah. Alhamdulillah. Yang belum tunai haji umur dah 60 tapi mampu. Belum tunai haji umur dah 60 ke atas, dalam keadaan mampu, duit pun ada, kesihatan pun ada. Cara orang umur 60 lah. Maka wajib untuk menyegerakan tuntutan rukun Islam yang kelima tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita jadi tak erti nak cakap pula dah. Selalu ramai pada ni lagi. Tempat lain lah. Masjid di luas lagi. Baru ni pergi di Lahad Datu. Jauh tuan, jauh hujung. Buat di Padang. Kehadiran 10 kali inilah. 10 kali bilangan tuan-tuan ni. Kehadiran. Subhanallah. Saya tak pandai lawak tuan, tak ada lawak macam ni Tapi niat saya untuk bagi umat ni faham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ni saya nak bercakap tajuk amalan salaf yang disyirikkan. Mana dia tajuk saya melupa. Yang dibid'ahkan, yang dituduh syirik dan khurafat. Okey. Amalan salaf yang dituduh syirik dan khurafat dan bid'ah. Kadang-kadang kumpulan ni tuduh syirik, kadang-kadang kumpulan ni tuduh bid'ah, kadang-kadang kumpulan ni tuduh khurafat. Kumpulan apa? Orang Syarifah Fatimah semua tahu lah. Sebab dulu saya ceramah pasal kumpulan ni di sinilah yang pertama sekali. Dan saya akan terus bercakap selama Allah memberikan iman dan kekuatan pada saya, insya-Allah. Tuan-tuan doa bagi saya sihat, bagi saya sentiasa mendapat hidayah Allah. Amin. Ada amalan bukan orang Melayu buat. Amalan-amalan ni sahabat buat, tabi'in buat, tabi'in buat. Pun kalau dibawa pada zaman ni akan dituduh syirik, akan dituduh khurafat, akan dituduh bid'ah dengan timbangan mereka, dengan neraca mereka. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau mereka tuduh amalan yang ulama kita ajak bid'ah. Kalau dia tuduh amal ibadat yang ulama kita ajak sebagai syirik, sebagai khurafat, yang tu tak payah pelik. Sebab ada amalan salaf kalau dibawa pada zaman 2000 ni, tahun 2000 ni, maka akan dituduh dengan benda yang sama. Yang pertama,
Saya buat main cerita, dan hadis ini sanadnya jayyid. Jayyid ni sanad baik, boleh dijadikan hujjah. Boleh dijadikan hujjah. Satu orang sahabat nama Bilal, tetapi bukan Bilal bin Rabah. Orang Islam kalau sebut nama Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal, sahabat Nabi, saya rasa hampir semua orang Islam kenal. Seorang sahabat bukan Bilal bin Rabah, beliau adalah Bilal Al-Muzani daripada kabilah Muzainah. Ramainya sahabat, bila saya sebut malam ni, kita tak pernah dengar nama sahabat tersebut. Ramainya sahabat, ratus ribu sahabat, 100,000 lebih. Okey. Sahabat ini setelah Nabi wafat, dia pergi ke kubur Nabi SAW. Pada masa tu khalifah dia ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, presiden umat Islam. Pusat pemerintahan di Madinah. Presiden umat Islam waktu tu Sayyidina Umar. Hebat. Kemarau. Walaupun zaman Sayyidina Umar adalah zaman emas Khulafa Rashidun, zaman paling gemilang 4 orang khalifah adalah zaman Sayyidina Umar, sampai berjaya kalahkan Amerika dan Rusia. Zaman tu Rom dan Parsi, zaman tu paling kuat, tentera yang begitu ramai. Sayyidina Umar jadi khalifah, berlaku kemarau. Kemarau, baru ni Allah uji kita. Allah uji kita kemarau saat sikit ya. Risau. TV dah umum El Nino kah kan? TV dah umum. Kan banyak hari panas. Kita belah Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis, apa semua ni, dia panas. Sangat panas. Saya pun tengok berita, memang dia jangkakan El Nino ni sampai bulan berapa? Bulan 9. Kita pun tengok tu dia ni baru seminggu terang ni. Duduk di rumah, berapa minggu lepas duduk di rumah tu, haba panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekolah kami waktu tu buat rumah terbuka. Tak panggil lah, memang tak panggil. Tok Imam pun saya tak panggil. Tu pun 1,000 dah tuan-tuan. Jenuh dah. Kalau panggil semua hak kenal, lah ni di Malaysia hak kenal saya lebih 10 juta. Jenuh kalau panggil hak kenal. Jadi saya serah kepada JK lah panggil. Berapa minggu lepas waktu buat rumah terbuka tu, bahang. Saya boleh nampak orang yang main tu, maksudnya berpeluh-peluh di sini. Hampir semua yang main tu berpeluh-peluh. Ada kipas, tapi dia punya bahang dia. Saya duk bayang macam mana ni. Maka kemarau ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu zaman salafus salih, kalau kemarau, presiden umat Islam akan ajak semua bertaubat. Semua membanyakkan istighfar. Semua kembali kepada Allah bila kemarau. Dan mereka melakukan solat sunat istisqa. Ada seorang sahabat, dia tak tahan dah dengan kemarau ni, agak panjang. Zaman tu Sayyidina Umar, dia pergi ke kubur Nabi. Maksudnya Nabi hidup kan Nabi mati? Nabi telah wafat. Nabi dah wafat. Dia pergi ke kubur Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Syirik ke tak syirik? Dia minta ke Allah ke minta ke Nabi? Dia minta dekat Rasulullah sebagai tawassul. Dia mohon, sahabat ni mohon kepada Allah, tetapi menjadikan Rasulullah sebagai perantara.
Perantara itulah yang disebut dalam bahasa Arab tawassul. Disebut sebagai tawassul. Tawassul dibenarkan oleh Islam, oleh jumhur ulama, hampir semua ulama Islam membenarkan tawassul, dan ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar. Kenapa sahabat ni berani bertawassul dengan Nabi, sebut wahai Rasulullah? Sebab Nabi yang ajar bertawassul. Nabi yang ajar. Walaupun selepas Nabi wafat, maka sahabat yang faham, sahabat, kalau kamu tuduh yang bertawassul selepas Nabi wafat itu syirik, maka sahabat ini syirik. Kalau kamu tuduh bertawassul dengan Rasulullah selepas kewafatannya syirik, seperti mana yang bunyi sekarang ni pada zaman ini, maka syiriklah sahabat ni. Kita sampai hari ini boleh bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta dengan Allah, tapi bertawassul dengan Nabi, minta kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, kita yakin yang memberi manfaat dan mudarat itu ialah Allah. Habis, itu iman kita. Jelas. Kenapa gelojoh mensyirikkan umat ini? Kenapa gelojoh menghurafatkan umat ini? Yang gelojoh mensyirikkan umat ini kaum itu sahaja. Sekel dia, sekel tu je. Daripada atas sekali ada PhD hadis ke, tak ada PhD hadis, sampai bawah yang jadi guard sekolah. Sekel yang sama. Apabila bercakap, apabila menyerang, apabila membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, sekel tu je. Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjuk mereka ni supaya umat ini kenal. Jangan ambil daripada orang yang macam ni kerana manhaj mereka bukan manhaj pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, yang benar. Sebab itu dalam fatwa negeri-negeri ada banyak disebutkan tentang larangan pembid'ahan amalan bertawassul. Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, banyaklah kalau baca ni tebal-tebal kan. Mana amalan larangan pembid'ahan tersebut? Sebab ada kumpulan yang gemar dengan membid'ahkan amalan-amalan yang telah pun diajar oleh ulama kita. Bukan dikeluarkan hukum di tepi jalan. Ulama sendiri yang telah keluarkan hukum, maka hormatlah hukum dan juga amalan arus perdana di Malaysia ni. Sahabat Bilal Muzani pi kat Nabi, Nabi dah wafat, pi kat kubur, ya Rasulullah. Sebut nama siapa? Sebut nama Rasulullah. Wahai Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Dalam bahasa Arab dia, ya Rasulullah, istasqili ummatik. Hadis ni hasan. Boleh dijadikan hujjah. Dan ulama kita menjadikan hadis ini hujjah. Hadis ini dan puluhan hadis lain. Saya tak tahulah sempat ke tak saya baca kan. Saya harap sempat lah. Saya akan baca sebahagiannya. Sebahagian kecil daripada hadis-hadis itu. Wahai Rasulullah, tengok akidah sahabat ni. Pohonlah hujan untuk umatmu kerana sesungguhnya mereka semua telah hampir binasa. Akidah yang Nabi ajar kepada sahabat ialah Nabi mengajarkan cara bertawassul dengan Rasulullah. Sebab tu sahabat buat. Dia ada banyak lagi hadis lain Nabi ajak sendiri. Orang buta, sahabat buta, pergi ke Nabi, ya Rasulullah buta, susahlah ya Rasulullah nak datang masjid sebagainya. Nabi kata kamu sabar, kamu dapat syurga. Ya Rasulullah, syurga pun nak, mata pun nak. Cerdik Nabi kata pergi ambil wuduk,
Solat 2 rakaat, habis angkat tangan, Ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi-Mu. Allahumma inni atawassalu bika binabiyyika nabiyyir rahmah. Hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Nabi yang ajar tawassul. Sahabat yang buta, Nabi kata pergi ambil wuduk, solat 2 rakaat, berdoa dengan doa ini. Power doa ni tuan. Wahai Allah, aku bertawassul denganmu. Aku bertawassul dengan Nabi-Mu. Tunaikanlah hajat aku sekian-sekian. Habis solat, dia pun datang, kata sahabat lain, seolah-olah dilahirkan dengan penglihatan. Sahabat itu, seolah-olah yang buta dari lahir tadi, seolah-olah dilahirkan dengan penglihatan. Boleh melihat. Dengan doa tawassul yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah. Kemudian, jadi sahabat Bilal Al-Muzani ni, dia pun pergi kat kubur Nabi, ya Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Pohonlah hujan, maksudnya dia bertawassul dengan Nabi untuk Nabi minta kepada siapa? Allah. Tak larilah, tetap minta dengan Allah. Akidah yang Nabi ajar kepada para sahabat, yang bagi mudarat, yang bagi manfaat secara hakikat ialah Allah. Bukan Rasulullah, bukan pokok, bukan air, tapi Allah. Ya Rasulullah, pohonlah hujan untuk umatmu. Pohon kepada siapa? Pohon kepada Allah. Nampak? Akidah sahabat benar. Kerana hampir binasa. Lalu laki tadi, sahabat tadi mimpi. Mimpi pula. Saya boleh bawa 100 kisah mimpi sahabat dan salaf. Semua mimpi. Mimpi. Bukan semua mimpi adalah mengarut seperti yang dicanang-canangkan oleh kumpulan yang sama. Tetapi mimpi tidak boleh dijadikan hujah dalam beragama. Tak boleh. Saya mimpi semalam, orang tu kata tak payah Jumaat dah. Nak main abang tu imam hari ni. Tak usah duk tanda nama saya sebab mimpi semalam. Tak boleh. Tidak boleh jadikan hujah untuk amalan agama, untuk ibadat, untuk agama. Tak boleh. Tak boleh. Sejak ribuan tahun sampai malam ni memang tak boleh. Tetapi boleh dijadikan panduan awal. Mimpi, sebahagian mimpi boleh dijadikan panduan awal. Sahabat ni tidur, mimpi. Lebih 300-400 kisah mimpi sahabat. Sangat banyak. Dia tidur, mimpi ada satu orang main dekat dia. Orang ni kata, pergi berjumpa dengan Umar esok, sampaikan salam kepada dia, bagi tahu kepada Umar, esok semua akan memperolehi hujan. Maksudnya tawassul Sayyiduna Bilal Al-Muzani dengan Rasulullah dimakbulkan oleh Allah. Kita 2023 pi umrah depan makam Nabi, nak tawassul dengan Nabi, haruskah haram? Harus. Cukup lah. Fahamnya itu cukup lah. Dalil pun tahu, hukum pun tahu. Boleh lawan dia. Bukan nak suruh lawan. Boleh jawab. Kan? Kalau tidak, duk kena mohong gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh bertawassul dengan Rasulullah. Sampai hari ni Ustaz, sampai hari ni. Nombor 2. Jom kita tengok bagaimana sahabat dengan Rasulullah SAW ketika hidup dahulu. Hak ni tajuk mengambil berkat pula, tabarruk. Tadi tajuk ceramah apa dia? Tawassul dengan tabarruk kan? Tawassul dengan apa? Tabarruk, satu lagi tabarruk. Tadi tawassul. Sekarang ni tuan-tuan tajuk tabarruk.
Tabarruk ni mengambil berkat. Satu orang ulama besar, ulama soleh, dia minum. Dia minum. Kita pun ambil cawan tu, yang layak yang lebih tu, lepas syekh tu balik lah. Bukan dia duduk tengah minum tu kita pergi ambil. Dia minum, kita pun kata, syekh sikit lah. Tabarruk ni. Boleh perkataan baru. Syekh dah balik apa semua, kita pun ambil. Alhamdulillah. Waktu saya belajar dulu, Alhamdulillah, 7 tahun di Syria. Belajar kulit ke kulit kitab. Alhamdulillah, bukan chapter-chapter kan. Belajar awal sampai habis. Berpuluh ulama besar Syria kan masuk dalam kelas. Dan dia akan minum air, dia akan disediakan air. Tiap-tiap kali habis kelas, kalau saya sempat, saya akan minumlah. Jadi kalau ada orang soleh, ulama ataupun orang soleh, dia minum tak habis, kita pun pergi ambil bekas air yang tak habis tadi ni untuk bertabarruk, mengambil keberkatan. Ambil berkat bukan menyembah orang tu, bukan bermaksud beribadah kepada orang tu, tapi dengan maksud mengambil keberkatan. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, ada ratusan. Kita ambil beberapa saja kisah daripada sahabat yang bertabaruk dengan Rasulullah waktu Nabi hidup dan selepas Nabi wafat. Waktu Nabi hidup dan selepas Nabi wafat. Kumpulan yang suka mensyirikkan orang ni, membida'ahkan amalan orang lain. Dia kata tak boleh bertabaruk. Sebahagian mereka sebut tak boleh bertabaruk dengan kesan-kesan dari Rasulullah selepas wafat. Waktu Nabi hidup boleh dia kata, tapi lepas Nabi wafat tak boleh. Okey, kita tengok. Dalam Sahih Muslim, Sayyidina Anas berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicukur kepalanya waktu Nabi buat haji. Ada masa Nabi buat umrah, maka Nabi pun minta tukang gunting cukur kepala. Itu yang paling afdal. Bila cukur, banyak tak rambut Nabi? Banyak. Atafa bihi ashabuhu fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Bila Nabi syukur waktu tu, subhanallah, untung para sahabat, hampir sahaja tidak ada sehelai pun rambut Nabi yang jatuh ke tanah kecuali disambut oleh sahabat. Rambut Nabi yang lebat dan banyak tadi, kata Sayyidina Anas, hampir saja tidak ada sehelai pun rambut Rasulullah yang gugur ke tanah kecuali di tangan sahabat. Para sahabat diajar oleh Rasulullah tabarruk. Nabi sendiri yang ajar. Kita tengok dalil-dalil dia. Kerana bila sahabat berebut-rebut untuk ambil guna untuk berubat dan sebagainya, Nabi tidak melarang, Nabi tidak mensyirikkan amalan sahabat tersebut. Banyak kali Nabi tengok sahabat buat dan Nabi tidak melarang. Sampai di depan Nabi sahabat buat pun Nabi tidak melarang. Maka sahabat pun ambil, pakat simpan rambut Nabi. Sebab tu nanti tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan dengar nama-nama sahabat yang menyimpan rambut Rasulullah. Sampai hari ini ada sebuah muzium, saya tak ingat, yang ni sahih, menyimpan rambut Rasulullah, ribuan rambut Nabi panjang. Setiap berapa tahun mereka akan keluar dan mereka buat apa? Mereka cuci kot, cuci ke, mereka buat macam mana atas rambut tu. Dia semakin panjang sekarang ni. Berkata seorang ulama yang menjadi rujukan nombor 1 kumpulan ini, iaitu Ibn Taymiyah.
Al-Syaikh Ibn Taymiyah sebut dalam kitab Majmu' Fatawa juzuk 12 muka surat 599, wal ma'u alladhi tawadda'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa aidan ma'un mubarak subba minhu ala Jabir wa huwa marid wa kana as-sahabatu yatabarrakuna bihi. Al-Syaikh Ibn Taymiyah antara ulama rujukan nombor 1 kumpulan ni. Cuba tengok apa pendapat beliau. Dia kata air yang Nabi guna untuk berwuduk ialah air yang penuh dengan keberkatan. Pernah dicurahkan dan disapu kepada Jabir, seorang sahabat yang sakit. Yang wuduk tu diguna bertabarruk untuk menyembuhkan. Maksudnya ada manfaat air bekas wuduk Rasulullah dengan izin Allah. Ada manfaat air bekas wuduk Rasulullah dengan izin Allah. Dan kata Syekh Ibn Taymiyah dan para sahabat mengambil keberkatan ataupun bertabarruk dengan air itu. Para sahabat, ada yang di rumah saya, kita tengok kisah beberapa sahabat yang simpan air tu di rumah mereka. Kemudian sahabat lain duk main minta, boleh tak bagi sikit, anak saya sakit. Jabir pun sakit, orang pergi minta untuk disapu kepada Sayyiduna Jabir, so juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertabarruk dengan air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Sayyidatuna Asma ni kakak Sayyidatuna Aisyah. Kakak ke adik? Kakak. Siapa tahu? Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, tapi mak lain-lain. Sebab Abu Bakar ada lebih daripada seorang isteri. Sayyidatuna Asma, kubur beliau di perkuburan Ma'la. Tuan-tuan boleh ziarah, tak bid'ah dan tak haram. Tadi kita baca hukum menyentuh kubur, menyapu kubur, mengucup kubur. Pada pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri, apa hukum dia? Banyak yang dikelirukan rupanya. Yang hukum yang sebenar saya kita bacakan. Sayyidatuna Asma ini, apa dia buat? Dia keluarkan jubah Rasulullah, jubah Nabi. Lalu dilihat oleh Abu Bakar, dilihat oleh Abdullah ibn Kaisan. Dia bawa keluar. Kemudian Sayyidatuna Asma kata, jubah ni dulu Sayyidatuna Aisyah simpan. Jubah Rasulullah, Nabi pakai. Setelah Sayyidatuna Aisyah wafat, aku pun simpan jubah yang dipakai oleh Rasulullah. Untung tuan. Memang untunglah mereka kan. Kata Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, fanahnu naghsiluha lil marda yustashfa biha. Dan kami mengalirkan air ke atas jubah ini. Ambil jubah Nabi, hak Nabi pakai tu, alirkan air, turun air daripada jubah Nabi, air itu digunakan untuk merawat pesakit. Siaplah kalau main dekat puak ni. Oi, teruk sangat ni. Teruk ni, hadis sahih dalam Sahih Muslim. Hadis kisah itu dalam Sahih Muslim. Inilah kebenarannya. Lagi, tu Sayyidatuna Asma, anak Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ada ribu-ribu hadis. Ada seorang ulama yang terkenal mensyarahkan Sahih Muslim. Kalau saya sebut kat tuan-tuan, satu masjid kenal nama ulama tu. Ulama yang mensyarahkan Sahih Muslim itu namanya Al-Imam An-Nawawi.
Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi, nama penuh dia. Dan dia adalah antara pensyarah terbaik Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi disebutkan oleh para ulama lain antara pensyarah terbaik Sahih Muslim. Subhanallah, hebat. Tuan-tuan tahu apa yang Nawawi sebut? Dia kata ketika dia menghuraikan hadis ni, wa fi hadzal hadithi, berdasarkan hadis ini, dalilun adalah dalil. Kan hadis sahih boleh jadi dalil. Ala istihbabit tabarruk, mustahab boleh bertabarruk dengan kesan orang-orang soleh dan juga pakaian mereka. Maksudnya Nabi sajakah, kat orang soleh pun boleh juga? Orang soleh pun boleh. Itu hukum dia. Itu istimbat Imam Nawawi daripada hadis ni. Macam mana Imam Nawawi istimbat, keluarkan hukum daripada hadis ini. Tuan, itu yang ke berapa saya tak tahu. Kemudian seterusnya, seorang isteri Nabi, Ummu Salamah. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih juga. Ummu Salamah riwayatkan hadis ada diletakkan dalam Bukhari dan Muslim. Satu hari Uthman ibn Abdullah, keluarga dia kata, pisat rumah Ummu Salamah. Wahai Uthman, pergi ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi. Nabi dah wafat. Ketika ini Nabi dah wafat, sahabat masih lagi bertabarruk dengan peninggalan ataupun kesan-kesan daripada Rasulullah. Rambut, jubah, mangkuk, tongkat, selipar daripada Rasulullah. Uthman ibn Abdullah ni, keluarga dia kata, pergi sekat rumah Ummu Salamah, bawa bekas ni, minta kat dia. Minta apa? Bila sampai dekat sana, Ummu Salamah pun mengeluarkan rambut Rasulullah yang disimpan oleh beliau radhiyallahu anha. Dia keluar rambut Nabi, dia ambil air, dia curah air tu atas rambut Rasulullah. Maka air yang telah dialirkan di atas rambut Rasulullah itu, yang itulah yang dibawa balik oleh Sayyidina Uthman ibn Abdullah, yang itulah yang digunakan untuk merawat. Mereka gunakan untuk merawat. Tu boleh. Berapa dalil lah ni? 6 dah. Semua Bukhari, Muslim. Kebanyakannya Bukhari, Muslim, dan ada juga yang sanad yang baik. Kita pernah dengar Sayyidina Khalid Al-Walid. Tuan-tuan tahu apa rahsia dia? Sayyidina Khalid Al-Walid, tidak ada peperangan yang dipimpin oleh komander Khalid bin Al-Walid sebagai panglima tempur satu. Tuan-tuan cuba dengar cerita Sayyidina Khalid Al-Walid. Sangat luar biasa macam mana dia bimbing, dia pimpin perang. Unik, tak tahu dia ambil mana strategi, daripada mana dia belajar strategi itu, sangat unik. Berkali-kali dia bimbing, dia pimpin dan menang umat Islam. Dan menang. Sampai satu hari Sayyidina Umar memecat serta-merta panglima terus Islam, iaitu Khalid bin Al-Walid. Menang. Satu hari Sayyidina Umar pecat sampai surat. Tuan-tuan, kita orang tinggi parti, lepas tu kena pecat. Jadi apa? Masuk parti lain, tubuh parti baru, ataupun lawan ke, ikutlah, saya tak minat dengan politik ni. Nah, Sayyidina Khalid ni bukannya korporal. Dia dah pimpin berapa perang dunia waktu tu. Menang semua. Menang. Sampai surat. Wahai Khalid, bila surat ni sampai, jawatan kamu berakhir.
Khalid kata, sam'an wa ta'ah ya Amirul Mukminin. Kami dengar dan kami taat wahai Presiden umat Islam. Sebab aku bekerja dengan Tuhan Umar, bukan aku bekerja untuk Umar. Kenapa Sayyidina Umar pecat dia? Sebab lebih kurang lah cerita tuan-tuan. Sayyidina Umar pecat beliau kerana bila Sayyidina Umar keluarkan surat pelantikan baru, dia setiap misi kan kadang-kadang berubah. Panglima tertinggi itu kadang berubah, kadang Allah lupa dah. Kadang sahabat Amr bin al-As, itu panglima perang yang pakar juga tu, setaraf dengan Sayyidina Khalid bin Walid. Kadang Amr bin al-As, kadang Abu Ubaidah bin Jarrah, itu semua tu panglima perang kelas 1. Apabila ada satu perang besar ni, Sayyidina Umar keluarkan surat, Sayyidina Khalid bin Walid dilantik panglima terus nombor 1. Maka waktu tu beberapa orang Islam kata, kalau Khalid mesti menang. Oh, pakat bunyi semua, up status di Insta, tweet apa semua. Khalid, siapa panglima kali ni? Khalid. Oh, menang ah. Ni contoh nak bagi faham Benda ni sampai kepada Sayyidina Umar, lalu dia memecat Khalid bin Walid kerana risaukan iman para sahabat. Kerana yang memenangkan ialah Allah. Nampak? Bila Nabi ajak tabarruk, bukan untuk beribadat kepada orang. Tetapi tabarruk itu ada manfaat dengan izin Allah. Okey. Maka habis cerita tu, Sayyidina Khalid Al-Walid ni setiap kali masuk dalam peperangan dia menang. Kisah dia ialah disebut, dia kata satu hari kami semua berumrah dengan Nabi. Nabi pun cukur rambutnya. Aku antara yang berebut untuk mengambil, dan aku mendapat beberapa helai. Sayyidina Khalid Al-Walid. Rambut Rasulullah itulah yang aku letakkan di topi perang aku, kerana mengharapkan keberkatan daripada rambut Rasulullah itu, dan tidak ada satu perang pun kecuali aku menang kerana keberkatan rambut itu. Sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sini, dia letak dalam topi perang tu. Saya pernah tengok beberapa jenis topi perang. Tuan-tuan kalau pergi jalan negara mana-mana, jangan duk kira nak masuk kedai makan, pergi museum. Saya pergi London baru ni, saya cari museum. Saya pergi Turki ke apa, saya suka cari museum. Syria lagi lah, Masya Allah, sampai tak di luar, siapa nak curi-curi lah, banyak sangat barang. Dia letak orang pun tak mau ambil. Mereka korek nak buat satu hari tu, korek nak buat lebuh raya, autostrad dia panggil dalam bahasa Arab. Korek nak buat lebuh raya, jumpa batu-batu hak ribu tahun ni, hak ada tulisan, lukisan apa semua ni, dia pun tak larat ni, dia tolak pergi tepi macam tu lah. Dia tolak dengan beho tu, tolak susun di tepi tu. Sebab bila pergi museum dia bersusun di luar pagar, bukan dalam. Tak ada tempat dah. Kita batu bersurat Terengganu tu usung satu Malaysia. Seketui tu, kesian, saya teringat kata, kesian batu bersurat Terengganu. Tu pun betuah Terengganu ada, Kedah ada lah juga, apa sungai apa belah Berabuk tu kan, tu power juga tu. Okey, maka kata Khalid bin Walid, rambut itulah yang aku letak, falam ashhad qitalan wa hiya ma'i. Tidak ada pertempuran yang aku pimpin kecuali ada benda tu. Illa ruziqtun nasr, kata Khalid bin Walid, kecuali aku akan diberikan an-nasr, kemenangan. Illa ruziqtun nasra, kecuali aku diberikan kemenangan. Subhanallah. Rambut Nabi tak di sini. Kalau hari ni orang buat kan, inilah kebenaran yang berlaku. Ini kebenaran yang berlaku, yang sebenarnya. Yang hari ni kita duk dengar, dituduh khurafat, dituduh syirik, dituduh bid'ah, tak boleh jawab sebab tak tahu hadis-hadis ni.
Maka insya-Allah kita akan baca hadis-hadis ni. Kita akan bongkarkan kebenaran ini, insya-Allah, sampai akhir hayat. Insya-Allah. Ada orang kata itu dengan Rasulullah, bertabaruk dengan Nabi. Budak dah, dia guna alasan tu pula. Satu kelompok yang sama tapi grup lain pula. Yang tu dengan Nabi je, dengan orang lain tak boleh. Okey, kita baca pula. Seorang ulama besar tabi'in. Tabi'in ni lepas sahabat, sahabat tabi'in. Seorang ulama besar tabi'in, bukan mufti, bukan biasa ni, dia ulama besar tabi'in. Di kalangan ulama, dia antara ketuanya. Nama beliau Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Siapa nak buat nama anak begitu, insya-Allah barakah. Kan? Tapi Melayu ni biasalah, Bunani dia lagi dia bubuh. Dia panggil buntai lah. Dia suka belakeh-belakeh. Padahal nama ulama besar. Thabit Al-Bunani antara imam di kalangan ulama-ulama tabi'in besar. Gelaran dia muhaddis fiqah. Pakar hadis fiqah. Dia ni kalau jumpa tok guru dia nama Anas bin Malik. Sahabat lah. Sahabat yang alim juga. Kalau dia jumpa tok guru dia Sayyidina Anas bin Malik, dia akan pegang tangan tok guru dia, dua-dua ni dia cium. Kan hari ni depa hak kaum tu dia larang, tak boleh cium tangan kan, salam macam tu je. Tak ada cium tangan. Bid'ah. Apa tak tahu, khurafat ke apa saya tak tahu, tapi tak boleh lah. Salam je. Tuan-tuan, yang benar ini ratusan kisah ini ada. Ratusan. Thabit Al-Bunani, kalau dia jumpa tok guru dia Anas ibn Malik, dia akan pegang tangan tok guru dia, dia cium dua-dua belah ni, dia cium belah ni, dia cium belah ni. Dia kata dua tangan inilah yang pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tu? Tabarruk, mengambil berkat. Anas bin Malik ni sahabat Rasulullah kah? Bukan. Dia sahabat, dia bukan Rasulullah. Oh, bolehlah ambil dengan orang lain selain Rasulullah. Boleh. Selepas dia cium tangan tok guru dia, dia akan cium mata tok guru dia. Jangan buat kat saya. Jenuh tak lagi. Pakai duk mai terpa. Tangan pun pada dah. Kan? Saya salam kalau belah-belah Sabah kan kehadiran mereka 8,000, 14,000 ramai. Bagi 500 cium ni. Tak tahu melekat ayat liuk depan belakang ni. Bukan nak kata siapa dia ni, tapi dah ni tu pun pada lah kan. Cium tangan, cium mata. Subhanallah. Bid'ah teruk lah ni. Ni Thabit Bunani ni bid'ah teruk-teruk punya. Tuan-tuan, 100 kisah saya boleh bawa kat tuan-tuan. Bagaimana salaf bertabarruk. Tu yang kata amalan salaf tu. Kan tadi tajuk dia, amalan salaf yang dituduh syirik atau bid'ah atau Imam Az-Zahabi, anak murid kanan Imam Ibn Taymiyah. Imam Zahabi, anak murid kanan Imam Ibn Taymiyah, dia kata harus bertabarruk dengan apa sahaja yang bersambung ataupun ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh bertabarruk dengan apa sahaja yang ada kaitan, termasuk debu di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan saja dengan Rasulullah, bukan saja dengan sahabat, tetapi juga dengan mana-mana orang soleh. Boleh bertabarruk dengan mana-mana kesan daripada orang soleh. Perkara itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tadi saya beritahu dah kat tuan-tuan, benda tu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim, hadis-hadis, ketika menghuraikan bagaimana sahabat bertabaruk dengan air wudu Rasulullah. Dia panggil wudu an-Nabi.
bekas air wuduk Nabi. Kata Al-Imam Nawawi, fafihi, di dalam hadis itu kita dapat faham satu hukum, kata Imam Nawawi, iaitu at-tabarruku bi atharis salihin. Fafihi, dalam hadis itu kita dapat faham satu hukum, iaitu boleh bertabarruk dengan kesan-kesan orang soleh dan mengguna lebihan makanan, minuman mereka dan pakaian mereka. Dan berkata Hafiz Ibn Hibban, siapa yang mengaji hadis lebih sikit, dia pernah dengar Al-Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban, dia karang kitab juga Sahih Ibn Hibban. No? Dia pun ada tulis dalam kitabnya bab pada menyebutkan apa yang mustahab kepada seseorang untuk bertabarruk dengan orang-orang soleh dan yang seumpama dengan mereka. Orang soleh dan juga yang seumpama dengan mereka. Jadi saya rasa cakap tu saja untuk malam ni. Yang terakhir sekali, pandangan ulama mazhab Hambali tentang kucub dan sentuh kubur. No? Dalam mazhab Hambali, antara kitab yang mu'tamad dalam mazhab Hambali adalah Kashful Qina' dan juga kitab Al-Furu' karangan Imam Ibn Muflih. Dalam kitab Kashful Qina' dia sebutkan yustahabbu taqbilu hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disunatkan mengucup maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab mu'tamad mazhab Hambali. Disunatkan mengucup maqam Nabi SAW. Kalau tuan-tuan pi hari ni tuan-tuan kucup, kan, kalau tuan-tuan pi hari ni tuan-tuan kucup, apalah orang nak buat yang hak jaga di depan tu nak buat kat tuan-tuan? Apa dia nak panggil kat tuan-tuan kalau tuan-tuan kucup? Sedangkan dalam mazhab mereka, benda itu adalah sunat. Kemudian dalam satu lagi kitab yang juga mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Hambali, iaitu kitab Al-Furu', Al-Imam Ibn Muflih berkata harus disentuh kubur dengan tangan, kita pegang kan. Dan dinakalkan daripada Imam Abu Husain bahawa disunatkan. Imam Abu Husain telah mentashihkannya dalam kitab At-Tamam kerana menyentuh kubur itu serupa berjabat tangan dengan orang hidup, lebih-lebih lagi daripada orang yang diharapkan dengan berkatnya. Tuan. Dan yang terakhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika ada satu hadis tu, Nabi nak berwuduk. Ada satu ketika Nabi nak berwuduk dan sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuan nak berwuduk daripada bekas yang baru ataupun daripada tempat wuduk orang ramai? Tempat wuduk orang ramai ni sahabat lah, tempat wuduk para sahabat. Maka Nabi pun sebut, la bal minal matahir. Wa kana Rasulullah SAW yab'athu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, hadis ini bertaraf hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dalam kitab Al-Awsat Imam At-Tabrani, hadis ini hasan, iaitu Rasulullah SAW satu hari sahabat nak bawa untuk berwuduk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nak ambil bekas baru ke? Rasulullah nak ambil ayak daripada hak sahabat-sahabat lain, ambil bahasa hari ni kualah lah.
Nabi kata tak ambil daripada sana. Kata pengarang, Rasulullah SAW minta sahabat, Rasulullah arahkan sahabat, Rasulullah suruh sahabat pergi ambil air daripada bekas yang besar itu. Bila sampai Nabi pun minum. Nabi minum air itu sebab Nabi mengharapkan keberkatan sentuhan tangan orang Islam. Siapa dia orang Islam waktu itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka bertabarruk ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada para sahabat. Maka dengan sebab itu tabarruk dan tawassul, tajuk malam ni tuan-tuan dah dengar. Tu cara ringkas, saya tak masuk dalam-dalam. Rukun dia, syarat lah, bahasan khilaf dan sebagainya. Semoga tajuk pada malam ni memberi kita nampaklah pemahaman yang baru bahawa kumpulan yang sering menuduh itu rupanya fahaman dan manhaj mereka sangat berbeza dengan fahaman dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama-ulama dalam Malaysia ni hampir semua mufti bersepakat manhaj yang kita guna di Malaysia manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari segi akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kalau dari segi fiqh di Malaysia ni mazhab Syafi'i, kalau dari segi tasawuf manhaj al-Imam Al-Ghazali. Okey, yang tu saja. Semoga apa yang saya sampaikan boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita bersama. Jumpa 2 tahun lagi. Jadilah kan. Ni pun kira macam durian ni lah, kira macam rezeki yang terbijak lah kira ni. Mai kot ni kan. Sebab Kedah habis dah kata patutnya. Pusing. Saya tiap bulan saya pusing satu negeri. Bulan ni kita pusing mana tu? Sabah. Bulan depan mana? Mana dia Syam? Bulan depan mana? Singapura. Belagak kau main. Betul. Bulan depan Singapura, kemudian bulan satu lagi Kelantan. Macam itulah, 1 bulan 1. Sama-sama lah kita doakan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ilmu, amal dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, Tuhan kami, himpunkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Kekalkanlah hadiah iman yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Matikanlah kami semua dalam masjid ni ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kelebihan untuk kami menatap zat-Mu wahai Allah dalam syurga nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.